السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. InsyaAllah pada malam ini saya nak sambung perbincangan pada minggu sebelum ini, iaitu berkaitan dengan kesimpulan yang telah dibuat oleh pengkaji sirah, khususnya yang berkaitan dengan sirah sahabat, yang lebih khusus laginya berkaitan dengan konflik yang berlaku di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana sebelum ini saya telah sebut berdasarkan kepada kitab ni, Faslul Khitab ini, golongan-golongan masyarakat yang terlibat dalam gerakan pemberontakan terhadap Sayyidina Uthman ibn Affan, sehingga disenaraikan 7 peringkat manusia yang ada pada ketika itu. Dan saya telah sebut sebelum ini bahawa hakikat sebenarnya tidak ada sahabat yang terlibat membunuh Sayyidina Uthman. Boleh jadi ada sahabat yang terpengaruh, timbul perasaan Allah dalam keadaan fitnah, perkara itu boleh jadi berlaku. Walau bagaimanapun, untuk menyabitkan bahawa ada sahabat yang ceroboh, pecah masuk ke dalam rumah Sayyidina Uthman dan seterusnya terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Uthman, itu tidak boleh dibuktikan dalam sirah. Tidak ada. Mana-mana sirah kalau kita cari tak jumpa lah. Sehingga mana ulama Islam semacam mencabarlah musuh-musuh Islam, khususnya Syiah ini, supaya mereka kemukakan bukti ada sahabat yang terlibat. Walaupun ada disebut pada peringkat awal, anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq nama Abdul Rahman ada disebut terlibat, tetapi itu pada peringkat awal. Dan yang pastinya dia tidak ada ketika Sayyidina Uthman itu dibunuh. Walaupun ada disebut dia pernah pegang janggut Sayyidina Uthman kerana terpengaruh fitnah, zaman fitnah. Zaman fitnah ni orang, kita kata manusia yang berakhlak, manusia yang baik, yang diiktiraf dia tu sebagai seorang yang mulia pun, dia boleh difitnah di zaman fitnah. Seperti Nabi SAW sendiri pun tidak terlepas daripada fitnah itu. Walau bagaimanapun, ulama bahagi dua. Dia kata kalau kita tengok secara keseluruhan, walaupun ulama di kalangan ahli-ahli yang buat kajian terhadap suasana masyarakat di zaman Sayyidina Uthman itu, mereka kategorikan 7 kelompok, tapi sebenarnya yang mendorong tercetusnya ataupun yang mendorong wujudnya kelompok ataupun kita kata satu buat yang bersama-sama melakukan komplot jahat ini, sebenarnya yang mendorong mereka untuk bertindak ganas sampai ke peringkat memberontak dan membunuh Sayyidina Uthman, sebenarnya ada 2 faktor besar. Kita simpulkan begitu. Yang pertama, seperti yang saya telah sebut sebelum ini, mana ada dari kalangan orang-orang yang mana mereka tidak ada apa-apa sumbangan besar dalam agama. Ini kelompok mula-mula. Tetapi bila Nabi SAW berjaya membentuk kerajaan Madinah di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, dan kemuncak kekayaan berlaku di zaman Sayyidina Uthman, maka mereka rasa iri hati melihat setengah-setengah sahabat mendapat habuan negara, mendapat habuan harta ghanimah dan sebagainya, diberi kedudukan yang agak istimewa. Anak-anak cucu sahabat yang pernah berjasa besar
dalam Islam itu. Jadi mereka rasa dengki lah. Sebenarnya perasaan dengki, nak pada jawatan, inginkan kepada projek, inginkan kepada habuai dunia, itulah sebenarnya antara yang mempengaruhi mereka untuk memberontak terhadap Sayyidina. Sebab Sayyidina Osman ni dia terlalu jaga sangat harta negara. 5 sen pun tak boleh ambil. Dia cukup jaga. Dia akan beri kepada orang yang berhak saja. Kalau hak berhak dia akan bagi. Jadi setengah-setengah tu minta jawatan dan sebagainya. Itu seperti mana yang disebut dalam ta'liq awasim minal qawasim. Dalam kitab At-Ta'liqat 'ala al-awasim minal qawasim, Qadi Abu Bakar Ibn al-Arabi. Qadi Abu Bakar Ibn al-Arabi dia sebut begitulah, mengikut kajian dia. Dan kitab dia tu ni al-awasim minal qawasim ini sebuah kitab ni bincang khusus ni antara kitab yang terbaik lah. Khusus berkenaan dengan insiden-insiden yang berlaku di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Al-awasim minal qawasim fi tahqiq mawaqif as-sahabah ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ni kalau ada hadrat saya rasanya ada diterjemah dalam bahasa Melayu Indonesia. Kitab ni boleh kalau ada nak baca, boleh molek naklah baca. Dia bermula daripada selepas Rasulullah wafat, bermula di hari pertama Saqifah Bani Sa'adah tu, dari situ lagi dia mula bincang berkenaan dengan konflik yang berlaku, siapa yang terlibat, hasil kajian dia Ibn al-Arabi. Hak saya sebut tadi sebenarnya hak dalam ta'liq dia, ta'liq dalam kitab dia. Dia sebut gitu. Jadi kemuncak daripada jadi kemarahan, dendam bercampur baur pada waktu itu disokong pula oleh faktor-faktor luar, musuh-musuh Islam di luar daripada Madinah itu. Maka perkara ini berterusan berlaku, dan kemuncaknya berlaku di pertengahan pemerintahan Sayyidina Uthman, seperti yang ulama kita sebutlah. Kerana Sayyidina Uthman ini dia lambat bertindak terhadap musuh. Dia ada sedikit rasa nak beri peluang. Dia lembutlah sikap manusia, kayak dia tak sama. Apa Sayyidina Umar tak lain, Sayyidina Bakar lain, lembut Sayyidina Bakar lain, lembut Sayyidina Uthman lain. Dan setengah ulama menganggap ini adalah kelemahan lah. Jadi kelemahan ini bukan satu dosa. Kelemahan lambat bertindak, dia ada ijtihad dia sendiri. Kita bagi peluang lah. Cuba hantar wakil-wakil kerajaan memperjelaskan kepada masyarakat. Tapi gerakan ini bukan, sebab tu saya sebut dah sebelum gerakan ini bukan atas nama individu. Walaupun kita akan sebut selepas ni peranan yang paling besar. Faktor nombor 2. Faktor yang kedua, berlaku pembunuhan terhadap Sayyidina Uthman ini adalah faktor Abdullah ibn Sabah. Itu faktor yang besar. Dalam sejarah mana-mana, dalam kitab sejarah mana-mana pun akan disebut salah satu sebab punca rasanya timbul fitnah yang begitu dahsyat di zaman bahagian akhir pemerintahan Sayyidina Uthman tak dapat dinafikan kerana peranan seorang manusia Yahudi yang bernama Abdullah ibn Sabah. Dalam kitab kita Ahlus-Sunnah pun ada, dalam kitab Syiah pun ada, bahkan dalam kitab orang kafir pun ada. Pokok Kristian pun bahas tulis, pokok ni pokok kalangan orientalis dia bahas juga. Sebab bila kaji kita sirah sahabat, khususnya berkenaan dengan insiden-insiden yang berlaku, tak dapat tidak dia akan keluar nama Abdullah ibn Sabah itu. Itu kita akan sebut selepas ini. Jadi kemuncak daripada kemarahan, dendam dan rasa tidak puas hati diterjemahkan akhirnya di zaman pemerintah Sayyidina Uthman ibn Affan. Dan mereka ada peluang pada waktu itu. Maka mereka telah mengepung rumah Sayyidina Uthman ibn Affan. Dia kepung rumah, naik melalui sisi angin, disebut dalam riwayat. Begitulah. Baik. Dan kita juga kena sedarlah bahawa berita-berita fitnah, cerita-cerita fitnah ini tersebar dengan berleluasa di Jaziratul Arab, di sekitar luar daripada kawasan jauh, di Mesir, di Iraq, di Syam. Ibn Khaldun ada sebut. Ibn Khaldun dalam muqaddimah dia ada sebut. Dia kata propaganda jahat musuh ini yang disebarkan di luar daripada kawasan Madinah tu, bahkan di luar daripada Jaziratul Arab itu, akhir sekali fitnah itu berleluasa dan fitnah itu sampai ke bumi Madinah.
Sampai di Madinah pun hidup kecek juga keburukan Sayyidina Uthman ini. Ini kesan pengaruh pada waktu. Maknanya benda ni dia rancang semua. Sebab itulah saya sebut, kita pun yakin, walaupun dari selesai kita pada sebut, ini bukan peranan Abdullah ibn Sahabat saja. Dia ditaja oleh mana kerajaan pada waktu itu. Kerajaan mana tu? Kalau tidak kerajaan Yahudi, kerajaan Rom, kerajaan Parsi. Kerana kerajaan itu runtuh di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Tak mungkin dia boleh bekerja dalam bentuk kelompok yang kecil. Maknanya satu perancangan besar. Misalnya Ibn Khaldun sebut dalam kitab dia Al-Muqaddimah, dia kata bila berita palsu ini, fitnah-fitnah ini sampai ke Madinah, maka para sahabat yang ada pada waktu itu pergi bertemu dengan Sayyidina Uthman ibn Affan, dan mereka menceritakan tentang berita-berita itu, perkara-perkara isu yang berlaku. Jadi isu yang menyebutkan tentang kita kata korupsi, ni kronisme, itu tuduhan. Jadi lemparkan terhadap Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni mengutamakan keluarga, Sayyidina Uthman ni makan duit zakat. Itu tersebar secara berleluasa di Mesir pada waktu itu. Jadi nak jatuh, bila nak jatuh pemimpin ni, dia modal tula je ada kat mana-mana. Bila zaman mada pun nak jatuh pemimpin, dia guna benda-benda lagu ni, modal tula ya. Tidak telus, gitu ya. Sopa ya. Nak pergi mana manusia menggodok atas dunia tula ya. Otak pun lebih kurang. Kalau dia ada beza pun sikit-sikit ya, beza kehidupan, tapi akal manusia, pencapaian minat manusia ni tidak jauh berbeza. Dia akan guna benda sama. Sebab tu bila kita baca sejarah, khususnya zaman sahabat, kita kenapa? Sebab zaman kita ni pun berlaku dah ni. Nak menjatuhkan pemimpin, fitnah yang berlaku. Jadi kadang-kadang sekarang ni lagi teruk. Dalam keadaan zaman internet ni, lagi teruk, lagi cepat tersebar maklumat tu, berita-berita palsu dan sebagainya. Jadi bila sampai perkara ini kepada para sahabat, maka mereka berjumpa Sayyidina Uthman dan menceritakan kepada Sayyidina Uthman ibn Affan. Bila sampai maklumat pada Sayyidina Uthman, ini kenyataan Ibn Khaldun ni, saya baca kenyataan dia. Maka Sayyidina Uthman menghantar wakil kerajaan untuk menyiasat betulkah kebenaran berita ini. Ni hantar ke Mesir, sebab Mesir lah tempat yang paling subur untuk penyebaran ajaran Sabaiyah, ajaran Syiah Sabaiyah. Maka pergi ke Mesir untuk siasatlah berita itu benar. Sebab mari daripada Mesir. Bila siasat-siasat tu rupanya berpunca daripada Mesir, daripada sana mari. Maka Sayyidina Uthman telah menghantar sebagai wakil kerajaan Madinah pada waktu itu, pergi ke Mesir. Dia hantar Ibn Umar, anak Sayyidina Umar sendiri, Abdullah itu, Muhammad bin Maslamah, Usamah bin Zaid, Jadi bila mereka pergi, mereka dapati pemimpin di sana tak ada masalah. Pemimpin Islam, gubernur Islam yang berada di Mesir, yang menjadi gubernur di Mesir, tak ada masalah, tak ada kecacatan mereka. Mereka tidak terlibat di dalam menyebarkan fitnah itu. Mereka tidak terlibat. Dan mereka telah melaksanakan tugasan mereka dengan baik. Jadi bila disiasat, pemimpin wakil kerajaan Madinah, kita sebut sebagai gubernur ataupun sekarang ini sebagai menteri besar lah kita kata, gubernur kerajaan Madinah, mereka tak terlibat dengan komplot jahat ini. Bahkan berita ini bukan hanya tersebar di Mesir sahaja, di bandar-bandar. Bahkan dia sudah tersebar ke kampung-kampung. Bila tersebar ke kampung, lagi teruk lah. Masyarakat kampung ni lagi teruk. Dia sensitif, dia luar biasa. Kalau kampung, kalau bandar ni boleh kira sikit. Ini kata Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang pertama. Perkara yang kedua, ini kesimpulan ulama lah. Sebab apa punca terbunuh Sayyidina Uthman? Sebab apa berlaku pemberontakan sehingga terbunuh Sayyidina Uthman? Jadi kita kena ingat, bila kita baca kitab, ulama akan sebut terbunuhnya Sayyidina Uthman ini merupakan kejayaan pertama golongan Syiah. Kejayaan pertama mereka. Memang ulama sebut begitu. Kerana yang bunuh Sayyidina Uthman ini jelas dalam kitab bahawa adalah pokok Syiah Sabaiyah. Syiah Sabaiyah ni maknanya masa tu tak timbul lagi Syiah Imam 12 ni, timbul selepas tu dah lama.
Selepas tu timbul. Hak masa ni tu email dia pun tak tahu dia ni email dia pun tak tahu. Orang latih dia jadi email lepas dia mati tu buku tu email Syiah. Tu sebenarnya dia pun tidak tahu. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Syiah ada tu mana Imam ne, sekarang ne email. Baru masa tu tak terbit lagi email 12. Sekarang ne baru. Dia pun tak ada sebut. Bahkan cerita tentang email 12 Syiah Imamiyah Isna Asyariyah beratus tahun lepas tu dah baru timbul. Jadi waktu tu idea orang lain, orang kemudian yang membuat gagasan Syiah Imam 12 itu. Jadi waktu yang ke-12 pun tak ada siapa tengok, tak tahu duk mana, duduk dalam lubang, tak terbit-terbit. Pada tahun 260 Hijrah masuk dalam lubang di Sardak, Samurak. Siapa kali tak keluar-keluar? Dia akan keluar mengikut riwayat, dia keluar sebagai Imamul Mahdi Al-Muntazar. Akan keluar. Dia akan keluar. Bila keluar tu tak tahu. Dia kalau kita baca kitab-kitab klasik dia lah, kitab-kitab dulu, kitab-kitab lama dia, pokok dia pergi ke lubang tu, akak tangan keluarlah Imam Mahdi, keluarlah Imam Mahdi. Kita nak pemimpin, kita tidak ada pemimpin, nak semai jemaah tadi lama mana berapa ratus tahun dia tak semai jemaah buat dia ni. Mari Khomeini ni baru semai jemaah. Sebab dia syarat nak semai jemaah dia kena tubik Imam Mahdi. Syarat dia dalam kitab dia. Cuma Khomeini dia cilik, dia orang politik, dia tak lebih kata. Nampak sangat tak pergi semai jemaah Syiah. Nampak sangat kita ni Syiah tak pergi semai jemaah. Akhir sekali ikhtiar kalau pergi semai jemaah. Jadi aku boleh keluar arah sebab aku ni pengganti imam, naibul imam. Dia waktu bilah konsep naib atas nama satu konsep dia panggil konsep walayatul faqih. Walayatul faqih satu konsep untuk memberi kuasa imam kepada orang lain. Yang mana orang itu dia panggil naibul imam. Satu konsep besar. Konsep ni ulama kata syirik. Konsep ni syirik. Apa syirik? Dia mengambil, dia beri sifat-sifat Tuhan pada. Saya sebut begitu ni, kita akan tengok bagaimana idea ni sebenarnya mula dicetuskan oleh Abdullah ibn Sabah. Jadi Abdullah ibn Sabah ini yang kedua, daha'u dhalika ar-rajul الرجل اليهودي الصنعاني المنافق رأس الفرقة والضلال وجرثومة الفتنة والفساد عبد الله ابن سبأ الملقب بابن السوداء الذي حاول أن يكيد الإسلام من نواحي ثلاث. Dia kata ada seorang Yahudi yang memang dia ni seorang yang pintar, jenius, cerdik luar biasa. Seorang Yahudi daripada Sana'a, seorang munafik, ketua firqah sesat, paling hebat dalam menyebarkan fitnah dan kerosakan. Itu dia panggil darjah kebesaran dia yang diberi oleh ulama. Dia ni siapa dia? Munafik, ra'sul firqati wad dalal wa jurthumatil fitnati wal fasad. Ini gelar dia yang ulama beri. Dia inilah kepala pengak yang menimbulkan kemusnahan, yang menimbulkan ketegangan, yang menyebabkan berlaku pemberontakan, merosakkan hubungan masyarakat pada waktu itu. Inilah dia Abdullah bin Sabah yang digelarkan dalam setengah-setengah kitab dia panggil Ibnu Sauda, anak orang hitam. Anak katanya ayah dia asal daripada Afrika, keturunan itu. Tapi dia Yahudi lah. Yahudi dia ni sebenarnya Yahudi. Yang mana dia cuba untuk memperdaya umat Islam melalui tiga aspek. Yang pertama, ni perannya dia. Mana dia dalam usaha dia untuk merosakkan masyarakat Islam pada waktu itu dan untuk menimbulkan rasa benci kepada kerajaan pada waktu itu. Tiga perkara, tiga aspek dia titik beratnya. Cuba hati-hati. Sebab tu hati-hati. Kalau kita perhatikan ni ada, kita boleh ambil panduan untuk menilai masyarakat, untuk menilai politik dalam masyarakat kita sekarang. Kita boleh guna banyak sangat kesamaan dia. Bagi tu timur kejuh masyarakat dia ada lah. Memang ada semua. Dia bakar dia ada pakai ni. Bakar Abdullah bin Sabah. Dia kita pun tengok acak juga masuk ke Sarawak. Ni bakar bawa ni. Abdullah bin Sabah.
Tiga aspek. Dari tiga sudut lah kira-kiranya. Yang pertama, sudut yang pertama ni yang menjadi modal besar lah. Dia sentuh tiga perkara besar. Dia kata kalau berjaya tiga ni akan rosak masyarakat. Yang pertama, dia menimbulkan permusuhan dalam masyarakat dan keluh kesah. Dia bagaimana kita nak supaya masyarakat ni hilang kepercayaan antara satu sama lain. Itu cara dia. Syaitan suruh. Betul-betul kau syaitan. Ni bawa dia. Bagaimana kita nak menyemarakkan perasaan benci, misalnya antara dari setengah kita sebut. Dia mari idea bangsa yang cerdik adalah bangsa yang tidak boleh diam bila lihat kemungkaran. Dia stasis tu. Pandai dia. Dia orang psikologi. Nampak tak betul kita jangan duduk senyap. Tak boleh. Nak kita bincang lah dalam mesyuarat, bincang dengan selalu yang betul. Dia tu itu manusia tidak bertambah. Hak bertambah tu selalu. Bagi setengah hari fikir jalan juga. Jadi orang bangsa yang aktif ni, bangsa yang cerdik ni, misalnya keluar lalu memperontok, tunjuk perasaan misalnya. Itu antara yang disebut. Jadi dia galak masyarakat begitu. Bagaimana kita nak menimbulkan kucak-kacir politik? Ni tak mula-mula dia buat. Dan bagaimana kita nak menggalakkan masyarakat supaya melakukan provokasi, melakukan tunjuk perasaan, melakukan revolusi. Dan bagaimana kita nak menggugat kestabilan politik di bumi Madinah. Sebab pada waktu tu mengikut ahli-ahli sejarah dalam buku-buku yang saya baca, dia kata zaman Nabi selepas kita ambil zaman Sayyidina Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman, masyarakat Islam pada waktu ini cukup aman, menjadi contoh pada dunia pada waktu itu. Menjadi contoh. Bagaimana kita nak menggugat al-istiqrar, mana kedudukan yang stabil itu, dan bagaimana kita nak supaya umat Islam ni balah sama sendiri. Balah sama sendiri. Wasafkid dima' bainal muslimin. Jadi perkara-perkara ini, isu-isu ini yang ditimbulkan dalam masyarakat oleh Abdullah ibn Sabah ini telah mendapat kejayaan yang paling besar. Dan kejayaan pertama adalah dengan terkorbannya darah pemimpin Islam yang suci bersih. Disebut gitu dalam bahasa dia, iaitu Khalifah Rashid, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Uthman ibn Affan. Itu kejayaan pertama. Padahal Sayyidina Uthman, seperti saya sebut sebelum ni, tak ada zaman kita orang seperti dia kita kata berakhlak, sangat jaga. Seperti Abdullah ibn Umar kata, mula-mula Sayyidina Uthman ambil pemerintah daripada ayah aku Sayyidina Umar. Sampai dia wafat, aku tengok dia merintah, dia amal sunnah serupa dengan Nabi. Aku tengok dengan mata aku sendiri, serupa dia buat. Dia tak lari daripada sunnah Nabi. Orang yang sangat kuat jaga sunnah Nabi, Sayyidina Uthman. Ini pengakuan anak Sayyidina Umar sendiri, Abdullah ibn Umar. Dan dengan terbunuhnya Sayyidina Uthman itu, dia punya kita kata gegaran politik, kecamuk politik, ketidakstabilan politik itu semakin hari semakin memuncak. Berterusan berlaku fitnah sesama orang Islam tu, sehingga benda ni membawa kepada zaman Sayyidina Ali. Cuba tengok zaman Sayyidina Ali. Kalau kita baca sejarah Sayyidina Ali, kita cukup simpati dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali seorang yang sangat hebat dalam hadis dia begini. Sebab tu masa saya mengaji, ni saya nak sebut, masa saya mengaji benar-benar gini lah dulu dengan Tok Guru Mufti Besar Kelantan. Dia pernah menangis, dia baca cerita basah coba. Bila dia baca, sedih dia tengok. Ni Allah SWT nak mengajar kita. Itu generasi terbaik. Benda ni berlaku ni dalam generasi terbaik yang diperakui baik oleh Nabi dan diperakui baik oleh Allah SWT. Boleh berlaku benda-benda lagu. Sebab tu dia ada hikmat berlaku, untuk menyatakan kepada kita umat kemudian kita tidak sebaik sahabat. Maka kita kena ingat, kalau kita lupa tentang musuh-musuh sahabat, kita lupa siapa sebenarnya yang menimbulkan perbalahan, yang menimbulkan propaganda, yang menimbulkan
ketidakstabilan politik yang menimbulkan provokasi macam-macam hak timbul zaman sahabat sehingga perang mati khalifah. Kalau kita lupa pada musuh-musuh Islam tu, kita akan kena pula seperti mana yang berlaku sekarang di Timur Tengah sekarang. Allah hadirat kalau hadirat tengok hak berlaku Timur Tengah, memang hak tu hijau pokok dia Syiah, semua Syiah terlibat. Di Yaman sekarang hak terbaru. Cuba perhati, cuba tengok. Kalau ada anak-anak tu mesti cuba minta maklumat pada dia. Dia duduk di kawasan, di zon tu lah, di kawasan tu. Cuba tengok. Jadi kita ni kalau benda-benda gitu, ni berita, lihat itu. Dr. Ali As-Sabuni mari, tak percaya lagi kita. Kita percaya ke siapa? Lepas tu kalau tak percaya berlaku lah. Jadi itu masalah. Misalnya dalam kitab ni dia sebut bermula daripada waktu lah, maka terus menerus berlaku tidak stabil politik pada waktu itu, dan rentetan ini terus berlaku sehingga berlaku kejadian beberapa kejadian besar pada waktu, misalnya peperangan Jamal antara Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali sendiri. Siapa perang? Sayyidina Aisyah naik kuda, Sayyidina Ali belah jerit. Sebab tu sedih kita baca tadi, mati 5,000 lebih mati. Bulan jerit. Akhir sekali dia dapat tangkap Aisyah. Kalahlah Siti Aisyah. Kiranya dalam peperangan. Dia minta Aisyah naik atas kuda, dia pegang tali kuda. Basah baju dia jerit. Sebab dia tahu ini ibu orang mukmin. Aisyah itu. Banyaklah dialog berlaku di situ. Akhir sekali dia pergi hantar Aisyah ke rumah Aisyah. Itu di Masjid Nabi lagi lah, kubur Rasulullah SAW. Maknanya dia faham sangat Sayyidina Ali bahawa apa yang berlaku hari ini bukan kehendak kita. Kalau tak ada campur tangan luar, tak ada campur tangan musuh Islam, tak akan berlaku peperangan. Sebab sahabat ni kalau bab peribadi dia rela korban kalau kerana Islam tak boleh. Tapi apa berlaku gini, kita kena faham lah, zaman dia ni zaman fitnah. Lepas tu orang Islam pun hak baru-baru masuk Islam pun tabi'in, macam-macam ragam manusia hak tidak arah ada berlaku. Jadi sahabat duduk depan ni tak mampu tu. Bila melibatkan masyarakat dan kadang-kadang orang cerdik setara mampu, dia tak mampu nak boleh faham. Tu. Dia kekuatan musuh ni uji ni, orang panggil ujian. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena ingatlah, kalau sekiranya kita baca buku-buku orientalis, dia kritik tengok umat Islam, memang dia tak stabil. Umat Islam ni satu contoh masyarakat yang tidak stabil. Tu dia beri. Cuba tengok bila Nabi dia wafat saja Nabi dia tu berlaku rebut kuasa siapa perkat perang. Tu gambar yang dia beri. Padahal kalau kita nak kaji secara adil, secara insaf, kita kata itulah contoh peperangan. Peperangan contoh. Kalau kita nak contoh peperangan yang baik, itulah. Sebab apa? Banyak kita baca dalam sejarah siri-siri peperangan yang berlaku tu mana tidak berlaku seperti peperangan orang kafir. Kalau orang kafir perang ke mana? Cuba bandingkan peperangan yang berlaku di kalangan sahabat dengan perang saudara di kalangan orang kafir. Gitu Muhammad Qutb kata kalau nak banding, kena banding sama-sama peperangan. Kena banding gitu. Peperangan yang berlaku di kalangan orang Islam, bagaimana akhlak dalam peperangan. Banding peperangan yang berlaku di kalangan sama-sama kafir. Bukan tidak berlaku peperangan di kalangan masyarakat yang tidak Islam, sama-sama dia berlaku. Cuba tengok bagaimana. Cuba kita baca sejarah Cina misalnya, sejarah Jepun bagaimana, sejarah peperangan dia. Tak sama dia. Bahkan kalau kita dengar kenyataan-kenyataan Sayyidina Ali, kenyataan Muawiyah, tak ada ni kutuk-mengutuk ni. Jadi cerita-cerita yang disebut bahawa Sayyidina Muawiyah mengarahkan khatib dia. Ni Sayyidina Muawiyah mengarahkan khatib dia supaya kutuk Sayyidina Ali, kutuk keluarga-keluarga Nabi atas mimbar di Syam. Itu semua adalah cerita bohong. Tak betul laku. Melepas khutbah kedua lah. Situ duk kutuk sahabat, duk kutuk Sayyidina Ali, duk kutuk ni orang-orang yang tidak sebulu dengan dia dari sudut politik. Cerita tu tak betul laku. Lepas tu ada juga riwayat sebut Sayyidina Ali pun arah begitu juga, supaya khatib ni ketika baca khutbah tu kutuk juga Muawiyah, kutuk kerajaan Umawi. Semua tu tak betul lagi. Itu mainnya musuh-musuh Islam. Jadi hadirat kita kena ingatlah, kadang-kadang apa yang kita nampak tu tidak seperti yang kita nampak. Dia ada di celah-celah tu orang yang kita nampak serupa dengan kita. Sebab itulah dia ni
Abdullah ibn Sabah. Dalam kitab mana pun bila sebut dia al-munafiq, sebut munafik, itu darjah kebesaran dia, gelar dia, ulama bui pada dia, sebut dia kepala munafik. Dan juga peperangan Khawarij. Tobik bobok Khawarij kan. Bobok Khawarij ni bobok dia lah sebenarnya. Tu panjang cerita, kita boleh bincang semula akhirat. Okey, perkara yang kedua. Ni benda antara aspek yang sangat yang menjadi ni perancangan Abdullah ibn Sabah. Mula-mula sekali kita menimbulkan rasa hilang kepercayaan sama orang Islam. Bahaya tu. Sebab tu seorang pemimpin dia tengok kalau di kalangan pengikut-pengikut dia, penyokong-penyokong dia kalau nampak sudah hilang kepercayaan, dia kena segera bertindak. Dalam apa cara sekalipun. Kerana sejarah telah membuktikan itu merupakan asas yang kukuh untuk menjahanamkan mana-mana kelompok itu, mana-mana kumpulan. Hilang kepercayaan, khususnya sama-sama pemimpin pun hilang kepercayaan. Kena ingat, ini sejarah. Sejarah ni dia akan berulang. Perkara yang kedua yang menjadi penekanan Abdullah ibn Sabah, aspek yang kedua adalah bagaimana nak mengalihkan pandangan orang Islam daripada nak berperang dengan orang kafir, nak lawan orang kafir. Kita alih pandangan mereka supaya pedang-pedang mereka dihunuskan sesama sendiri. Biar perang sama sendiri, kira hukum mana pun. Itu menjadi target. Akhir sekali umat Islam pada waktu itu, pedang mereka tidak lagi dihunuskan kepada musuh-musuh Islam yang sebenar, tetapi mereka menghunuskan pedang mereka kepada sesama mereka yang sama-sama bersyahadah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu cara dia. Jadi yang kedua ni cara mana dia buat? Itu target dia. Cara mana? Dia wujudkan kumpulan-kumpulan. Kumpulan hak tidak berdaftar ni bahaya ni. Kumpulan hak tidak berdaftar. No. Ni kelompok ni. Ni kelompok. Dia kembali pada zaman jahiliah pula. Ni bani ni. Ni kumpulan. Ni kumpulan hak sakun ni. Ni kumpulan hak pendapat dia ni. Ni kumpulan nak naik. Dia tubuh kumpulan-kumpulan kecil-kecil tu. Jadi masing-masing dia ada doktrin dia, dia ada bentuk pemikiran dia, dia ada gagasan dia sendiri, dia ada matlamat dia sendiri. Dia matlamat ni tidak sama. Jadi yang main peranan siapa dia? Abdullah ibn Sabah dan orang-orang dia. Dan orang Islam pada waktu ni ramai orang baru masuk Islam, orang baru-baru daripada pendalaman dan sebagainya, jadi terpengaruhlah mereka. Itu perkara yang kedua, iaitu melaga-lagakan umat Islam sehingga mencetuskan peperangan sama sendiri. Yang ketiga, sudut yang ketiga, wa min nahiyati tahrif ad-din al-qawi wa bath da'watihi al-masmumah baina ahli allati kana laha al-athar al-jasim fi uquli tawaif 'azimah ila yawmina hadha. Aspek yang ketiga, dia merasakan ajaran agama Islam itu. Dia mencapai, dia masuk ajaran-ajaran yang tidak ada kena-mena dengan agama, tetapi dia jadikan perkara itu sebagai satu ajaran agama. Dia kena ingat kena ingat ajaran. Kita kata lagu mana? Tak ada gambar tak Allah bersahabat ni. Kalau ada gambar boleh tengok muka kan. Ulama sebut dia ni hadirat, kalau tengok dia soft, kita kata dia tu cara dia makan. Ni Allah yang sabar. Sebab tu kita jangan pelik tengok orang pakai surbai, pakai jubah, nampak warak, jangan tu main. Lagu tu dah Abdullah ibn Sabah. Dalam kitab sebut hadirat. Saya cari juga. Dia ada sebuah kitab tu setebal. Mana seorang ulama tu dia kaji khusus betapa Yahudinya Abdullah ibn Sabah. Memang dia pergi, kalau kita tengok dia, kita kebui takut. Berkali kalau tak kena raya lah ke zaman kita ni, awal Muharram kita kebui takut ma'al hijrah dalam konteks amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kita bui gelar itu dia. Ni Abdullah ibn Sabah dengan pakaian dia. Kalau orang tengok dia memang hijrah ni tak ada kenalnya amar ma'ruf nahi munkar. Gitu masyarakat sebut. Punya dia jaga image dia tu. Sebab tu dia boleh masuk dalam masyarakat Islam. Rajin maya ni kakak ni. Memang kalau tengok ke dia, kita kata Tok Guru, dia terang batik jadi ketua kan. Bagus cara dia. Dia bukan pergi bahan wajib dah. Ni apa, bila dia masuk dalam masyarakat Islam, dia jadi tukar. Ni sebenarnya pemimpin kita, pemimpin dunia akhirat. Ni bukan main-main.
Sebab setengah-setengah kitab tu orang puji dia, bagus dia, betul-betul dia amal sunnah Nabi. Ni Abdullah bin Sabah, cara dia ni. Buat Yahudi dia bukan tak komen-komen. Ni setara mana tak tahu dia punya masa dia duduk dalam Yahudi, sebab dia asal Yahudi ni. Sebab tu setengah-setengah ulama kata kita tak boleh access maklumat dia dengan tepat. Sebelum dia mari ke bumi Arab ni, dia ni siapa sebenarnya di bumi dia ni, di tempat dia ni. Tapi hebatlah, memang orang kagum dia ni. Memang Abdullah bin Sabah memang orang hebatlah. Kalau tidak tak okey lah, boleh menyebabkan merosakkan suasana masyarakat Islam pada waktu itu. Jadi dia telah membawa masuk dakwaan-dakwaan beracun, ajaran-ajaran beracun yang bersumber daripada Yahudi, dia bawa masuk ke dalam Islam. Gagasan-gagasan pemikiran yang dikira logik pada waktu itu, ramai yang terpengaruh. Jadi ajaran dia tu kekal sampai hari ini. Kekal sampai hari ini. Jadi tokoh besar ini telah berusaha sedaya upaya, mana saat demi saat dia mengatur langkah demi langkah secara tersusun untuk melakukan penyelewengan terhadap agama Islam ni. Dan sekenyataan yang hadirat Abdullah ibn Sabah ni, dia antara manusia yang terlibat merosakkan agama Nasrani. Dia ni dalam kitab Yahudi ada sebut. Dalam kitab Yahudi ada disebut. Nama kitab tu 1000 kurang 12,000 muka surat dia. Tajuk dia Badlul Majhud, bukan Syarah Abu Daud ni. Nama kitab dia tu Badlul Majhud fi musyabahatir Rafidah bil Yahud, tu nama kitab dia. 1000 muka surat. Saya kata kitab 1000 muka sekali dengan kulit. Badlul Majhud, satu usaha gigih untuk menyatakan bahawa samanya Syiah Rafidah itu dengan Yahudi. Tu yang kitab ni kata, saya nak tulis kitab ni kata sakit belakang-belakang. Saya kena baca habis kitab Yahudi. Saya kena baca habis kitab Yahudi. Dia kena baca sejarah kitab sejarah. Semua saya kena baca semua nak menghasilkan kitab setebal itu. Dia ada tajuk khusus tentang Abdullah ibn Sabah. Ni Abdullah ibn Sabah dalam kitab Yahudi gini-gini. Memang dia ada peranan. Banyak ajaran-ajaran Kristian tu, antara yang merosakkannya adalah Abdullah ibn Sabah. Tu. Misalnya jadi tak apa, contoh tu kita selepas ni. Jadi Abdullah ibn Sabah ini, oleh kerana dia telah berjaya menyusup masuk mana ajaran yang tidak ada kena-mengena dengan Kristian. InsyaAllah selepas ni nanti minggu ni saya akan bawa contoh dia. Saya akan bawa kitab tu lah sini, sebab dia senara tu banyak. Bagaimana bentuk-bentuk ajaran yang Abdullah ibn Sabah telah bawa masuk dalam Kristian. Jadi tidak asal jadi Kristian, rosak Kristian. Walaupun sebelum tu Kristian rosak dah. Kadang kalau kajian ulamanya 50 tahun dia selepas Nabi sewafat, rosak lalu Kristian. Kitab tu dirosakkan lalu. Dalam kitab Kaifa Nata'amalu Ma'al Quranil Karim tu, Dr. Yusuf Qadawi tu dia sebut, dia mari contoh-contoh. Baik. Walau bagaimanapun kita kena ingatlah bahawa Abdullah ibn Sabah ni salah seorang yang menyambung kerja-kerja padri-padri jahat tu masa Kristian. Jadi bila dia berjaya, bahkan dalam Kristian dulu dia gelar diri dia sebagai Pop. Dia ni. Jadi sebab tu dia yakin sangat, kalau agama Nasrani tu aku boleh rosakkan dengan memasukkan ajaran-ajaran yang tidak ada kena-mengena, maka dia cukup yakin dia mampu merosakkan agama Islam. Kerana agama Islam, agama Kristian, agama Islam datang daripada Tuhan yang satu. Jadi kalau hak tu aku boleh rosak, hak ni pun aku yakin juga. Dia lupa bahawa Islam ini ada Quran. Tonggak Islam ni Quran. Bila Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan jaga Quran. Walaupun dalam ayat tu sebut Quran, tapi tengoklah syarah dia. Maksudnya Allah nak jaga Islam Nabi ni.
Sebab Islam ni sumber dia kena Quran. Hadis tu nombor 2. Jadi bila Allah kata aku nak jaga Quran, aku yang waktu Quran dah aku sendiri yang jaga Quran, maka dia tak ingat ayat tu. Tak ingat tu maksud tak tahu kan. Dia ingat kau Kristian. Padahal Kristian memang Allah tidak maksud nak jaga. Sebab tu Yusuf Qaradawi kata, cuba tengok kalau ayat-ayat dalam Quran yang sebut tentang agama-agama terdahulu, yang juga agama samawi, saya tak ingat ayat tu. Habis boleh cek lah. Allah akan sebut lebih kurang lah maksud dia ni. Saya tak ingat ayat tu. Mana Allah Subhanahu Wa Taala serah kepada padri-padri, orang rijaluddin, tokoh-tokoh agama supaya jaga agama dia. Begitu cara Allah sebut pada Kristian dan agama-agama terdahulu. Tetapi Islam tidak. Islam tidak. Allah sendiri yang akan jaga. Ini berasal pada inna nahnu nazzalna dzikra. Lepas tu banyak lagi ayat-ayat lain. Allah melahirkan orang-orang ikhlas, mukhlisina lahuddin, orang-orang ikhlas dalam agama. Dalam riwayat-riwayat, dalam hadis, Allah akan lahirkan manusia-manusia sekurang 100 tahun akan ada mujaddid, orang yang akan memperbaharui balik agama. Mana agama Islam ni boleh terpeson dengan sebab kelalaian umat dia, tetapi dia tidak rosak secara melata, secara meluah. La tajtami'u ummati ala dalalah, Nabi kata, umat aku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Kalau ada sesat di satu negeri, negeri itu ya lain dah. Kalau ada sesat nampak besar, sekelompok, nisbah pada dunia sekelompok. Tetapi Kristian ini bila dia rosak sampai tidak tahu asal, rosak sedunia rosak. Islam tak ada. Tak ada. Tak ada lah. Kalau berlaku bid'ah setempat tu, kalau berlaku khilaf di alam tu ya, tidak berlaku seluruh dunia dah. Bapa Allah jaga. Jadi benda ni Abdullah Ibn Sabah dia tak faham tu. Sebab tu ulama kata dia ingat sebab Kristian Islam Nabi bawa ni dak. Kristian tu memang Allah maksudkan dia akan rosak di pertengahan jalan. Sini dia sebut lagi. Dalam perenggan ni dia sebut lagi. Saya nak ambil sikit lagi. Jadi percubaan. Jadi tiga perkara, tiga gagasan yang menjadi perhatian Abdullah Ibn Sabah itu, dia cuba dengan sehabis tenaga dia. Anak perkara yang pertama tadi saya sebut tiga tadi. Pertama sekalinya dari sudut menimbulkan rasa orang panggil semangat setia kawan tu, dia menghakis semangat ukhuwah Islamiah. Dia menghakis semangat persaudaraan Islam. Dia menghakis semangat saling mempercayai. Itu hal pertama saya sebut tadi. Hal yang kedua, melaga-lagakan umat Islam sehingga mencetuskan peperangan sama sendiri. Jadi rasa benci kepada sama Islam, kagum dengan orang kafir misalnya. Hal yang ketiga sanilah, dia merosakkan, dia memasukkan ajaran-ajaran yang tidak ada kena-mengena dengan Islam. Sebab itulah hadirat, antara yang mengikis barakah dalam hidup umat Islam, mengikis semangat cinta pada agama ni, antaranya adalah amalan-amalan yang kita buat tu, kita dah anggap Islam, rupanya dia tidak Islam sebenarnya. Benda tu hadirat, dia bukan sahaja tu, dia boleh dia akan mengikis sikit demi sikit ni dia punya budaya Islam. Dia tak ada. Bila tak ada, aku tak ada kekuatan umat Islam. Sebab tu kita tak boleh ambil budaya orang kafir yang tidak direstui oleh agama. Kalau budaya dia tu molek, bersesuai dengan agama, tak apa. Kalau hak tak boleh lah. Jadi kita kena tahulah budaya. Misalnya kita kata contohnya lah, bila ni alhamdulillah lah tak ada lah kalinya. Dulu kan sambut hari jadi, bubuh lilin, wakil lah. Tak buat tu, balah nak cerah tak buat tu. Dulu tu baik tak, dah ni boleh kira sikit. Tapi dia beli pizza lah. Tak boleh kira. Dia kata kita cabut lilin, dah tak boleh lilin. Sebab lilin tu lambai pada majusi. Makhluk suci pun majusi, Tuhan dia. Kita buat lilin. Kita pakai bahan kek je. Kita makan kek, belah kek. Lepas tu dia nyanyi. Nyanyi dah. Lepas tu dah tak boleh nyanyi, kita selawat pula. Tak boleh nyanyi. Tak asyik lepas tu pelik tu. Dia tu kita kena ingat ada budaya tu, dia mari satu paket, satu sekotok. Apa tu buat sikit, buat kotak-kotak lah. Pelik orang Islam kita. Dah tidak hak kita, apa tu pergi awak kerja ni. Dia besar ni, kalau ada setan dia tak nanti besar kecil pun dia boleh masuk. Buat semua hak tidak Islam. Apa duk buat sekates-sekates gitu ya. Buat semua, dah tidak Islam, buat semua. Sebab tu Yusuf Qaradawi sebut dalam kitab dia.
Dia kata sambut hari jadi tidak berasal daripada agama sikit pun. Tak ada sikit apa. Kalau tidak Nabi buat dah kalau Maulid. Kalau Maulid dia ke sahabat dulu Okey, Nabi tak erti hari jadi ni. Erti sangat Muzammil turun pasti dua dia tahu. Sahabat Nabi ada asal daripada Yahudi. Asalnya dia tahu, apa tahu tak? Besok dia kata bagi awak, dia sambut bagi lagu tu tak ada faedah ke apa. Tahun depan pula tak perlu bagi lagu tu. Jadi sepuluh raya itu sifat perayaan. Sifat perayaan dia ulang. Ada yang audan wa'idan. Ini makna benda yang bulan setiap tahun. Itu bentuk perayaan lagu tu. Jadi janganlah kita duk ambil. Lepas tu nak buat tu kita pun tidak kata syirik dan lilin yang buat dah. Kita pun tulis pun alhamdulillah dah. Kita pun tidak kata syirik lah, tapi budaya tu. Budaya. Apa kita nak ambil budaya orang? Orang kafir tak akan ambil. Orang kafir ambil ke budaya kita. Sedek kita kata kalau hari jadi tu dia berkait dengan agama tu sebenarnya. Bukan kata dia tu asal agama, tetapi maknanya dia jelmakan hak tu dalam bentuk berkait dengan akidah dia. Letak api, lilin api. Nak ayat ni Tuhan kita. Ni makhluk suci ni. Api tu. Dia kait pun tu. Maknanya itu dia ada semacam pemujaan, membesarkan sembahan dia. Tu sebenarnya dia aplikasi situ. Masa sambut hari jadi tu. Jadi kita dah kata tak boleh, tak boleh tu majusi kan dia buat lilin. Apa tu tak boleh nyanyi lagu tu serupa dah. Tasbih dengan perut dia. Tak senyap kita selawat pula. Ya Hanana, ya Hanana. Gomong situ pula dah. Misalnya dah. Maulid dia kata puji Nabi kan. Baca Quran lalu kan. Lepas tu ambil pelik-pelik. Selawat Nabi aja atau awal Nabi. Siapa habis juta. Lepas tu Nabi tu mana tinggal Nabi. Ya kau mak Islam lagu tu. Tak salah dia tak salah. Amal Nabi. Saya bukan kata nak kata hak tu syirik, saya tidak maksud kita. Cuma kita minta amal Nabi tu ya. Tidak lebih dari itu. Jadi kalau saya sebut begitu pun nak ada berat nama Islam tu. Kita minta amal Nabi. Selawat Nabi. Kita bimbang, takut tak boleh pahala ya. Tak apa selawat tu mana puji Nabi. Tak apa, tak guna lafaz, tak guna lirik, tak guna hak Nabi, tak apa guna hak tok guru kita. Sebab dia ada puji Nabi juga. Hati-hati kena ingat nak kecek ni. Kalau kita kata hak orang lain buat lebih comel daripada hak Nabi, rosak akidah. Hak Nabi ni mukjizat. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hak Nabi sebut ni daripada Allah. Nampak ringkas pun daripada Allah. Agama ni tak kira panjang. Dia tak kira meriah, dia kira hak Nabi. Ini hak Nabi. Dia kira lagu tu. Ni kita ni tak biar nampak meriah. Di tempat dia Indonesia ni kata dah ada. Ya, kata dah ada. Sini tak lagi. Sebab dia orang sini tak lihat lagi. Kalau kata dah ada dia tak kata nyapu. Jadi tak berani. Sana gitu dah. Sahabat saya seminggu pergi duduk dengan bobok dia. Sana. Boleh tanya lah. Seminggu pergi duduk. Dia kata anak kena nyakit jatuh lah dia. Duk ngatik kubur di sana. Ni bobok dia ni. Tai selawat. Tai minta doa orang mati. Wali Songo tai duk selawat, duk puji, duk likung kubur tu. Puluh ribu. Siapa tak boleh tidur di tempat dia. Tempat saya tidur hotel. Jadi skop tak boleh nyawa. Nak marah. Ni baru dia. Jadi hadirat. Saya tidak nak menimbulkan sangka buruk pada orang. Tidak, kita tidak maksud gitu. Cuma kita nak umat Islam ni dia kena pegang hak Nabi. Nabi lagu mana? Kalau selawat ni hak Nabi lagu mana? Sahabat paling sayang Nabi, sangat mati. Kita tak sahabat tahap tu. Sahabat buat lagu mana? Sahabat buat lagu mana? Kita kata sahabat tidak kreatif lah mana. Bobok kita lebih kreatif lagi. Muzammil dah ni kita tak serupa. Tak kena serupa gitu mu nah. Dak hak tu kena serupa. Hak lain tak apa tak serupa. Mu nak pakai lagu mana tak apa. Nak pakai kereta tu tak apa. Bab ibadat tadi. Selawat ni ibadat hati-hati lah. Selawat ni ibadat. Semua ulama kata. Sebab apa? Sebab ada sebut kelebihan selawat. Gini, boleh syafaat Nabi, selawat Nabi. Siapa Nabi kata orang bila sebut nama aku tak selawat pada aku kedekut. Mana selawat ni ibadat. Dia tak lewat main-main ikut say gitu. Hati-hati orang mari pakai sebuah aku jumpa tak mesti betul. Bau comel pun tak mesti betul. Dia kena ikut sopo ke tidak dengan Nabi tu. Kenapa kira gitu umat Islam? Kalau kita tinggal Quran hati-hati. Patut gapo dia nilai kita umat Islam. Tak ada kan. Sebab tu kena ingat saya tu imam. Jadi pun Syiah tahun 79.
Bila berlaku insiden di Syria, bawa kita khabar. Lama ketemu nak boleh kau. Syiah gagah ketemu, mampu gugak dah setengah-setengah. Mampu. Dia mampu. Mampu banyak kali mampu tu. No. Nanti kedai bem lah bahasa Kelantan. Jadi kedai bem lah ada bobok dia tu. Tak takut, sanggup banyak kali sebab apa dia gagah. Nak sampai setara tu pula kau ni. Nak sampai jadi dia tu jadi umi besar pula. Berat dia dah. Sejarah banyak utama tu tak faham lagi. Jadi gitulah dia. Ni masalahnya kita sambut tu lah. Aku tu dah tak pergi dia mari nak tahu. Biar duk payah anak-anak bawa dia. Biar bawa dia sudah. Ataupun kalau nak pergi sangat pergi, kita ke baca Quran. Dia baca Quran. Misal sebagai contoh. Malik tu gila dulu. Buat serabut dulu. Tak boleh kita ada tak boleh. Dia tanya kita, mana baik dikir barat? Dikir barat mun tak kritik itu mau. Orang kata baik dikir barat. Senang. Tak ada duk puji-puji orang mati, tak ada duk ya Rasul madad. Tak syirik lagu semua tak ada. Ya Rasul madad, ya wahai Rasulullah, ya Rasulullah madad, wahai Rasulullah tolonglah. Ulama kita kata antara sebab kafirnya ajaran Syiah. Bukan orang Syiah, saya tidak kata orang Syiah. Manakala ada bobok Syiahnya ke asal ni. Kita tidak kata orang Syiah. Ajaran dia tu. Ulama kita sebut antara benda yang menyebabkan jadi syirik, antara amalan syiriknya ke dia? Amalan dalam ajaran Syiah yang menyebutkan ya Husain madad, ya Ali madad, wahai Ali tolonglah, wahai Husain tolonglah. Rebah terjatuh dalam peperangan, ya Husain madad, wahai Husain tolonglah. Hak ni pun mari duk disebut tu ya Rasulullah madad tu dalam kasidah dia tu. Dengar molek lah. Yang duk pening-pening gitu je. Dengar molek. Tak boleh gitu. Ya Allah madad. Gitu sebenarnya. Sebab tu di Pakistan tu guru saya cerita, dia bah tu di kepala dia sebab kita kan dari kepala mahlega tu dia. Nori. Dia sana ya Husain madad. Bah Syiah tu. Wahai Husain tolonglah tak sampai aksiden. Pak umat Islam pula ya Allah madad. Kalau bah tu orang ahli sunnah akan naik. Sebab bah tu bah ahli sunnah. Dia cari kepala, dia tak cari nombor, dia cari kepala tu. Ya Allah madad maknanya wahai Allah tolonglah. Mana kita nak ayatnya Allah tepat berkata, tepat minta tolong. Tapi puan Syiah tak, dia bah dia ya Husain madad. Tu kalau ya Husain madad tu bah Syiah. Kata tebah Syiah tidak orang Syiah. Ya mana bah Syiah, mana orang duduk dalam rebah tu Syiah lah tu. Milik buat dia. No. Orang kita tak boleh dia pening. Orang awak sama pun nak balas dia tu. Tu Dr. Basit kata, tak awak sama pun kita nak balas Pak Syiah ni. Bila kita benci ke Syiah, awak sama dia pun kita benci. Dr. Basit kata, gitu sebenarnya. No. Marah ke Dr. Basit lah. Dia tak boleh beli tamah pada dia. Hadir-hadir lah. Kita tak ambil utama dia, kita ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi lah kita makan dia bersumber daripada pokok dia. Adalah hadis Tirmizi, hadis hasan. Nabi tak boleh. Puak-puak yang kutuk sahabat ni kita tak boleh berusaha, tak boleh nak makan dia, sembelih dia. Kalau tidak sembelih dia pun tak boleh. Nabi lah kan. Jadi hak Dr. Basit sebut tu sebenarnya ikut sunnah tu. Adalah hadis Tirmizi. Nabi tak boleh. Gitulah hadirat. Sebab ni pokok dia. Tengok bunuh mati Sayyidina Utsman. Gitulah hadirat sikit sebanyak ya saya boleh sebut pada malam ni. InsyaAllah kita akan bincang lagi. Kita akan sebut, kita nak ambil beberapa pandangan daripada ulama. Misalnya kenyataan Imam Tabari berkait dengan ni orang-orang yang terlibat dalam membunuh Sayyidina Uthman ibn Affan ini. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Masa setakat itulah wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.